jangkiti novel coronavirus. Malaysia mengonfirmasi suspek virus corona sebanyak 15 orang. Terdapat 150 kes baru yang telah dilaporkan. Pasien COVID-19 klaster Jamaah Tabligh Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur terus bertambah. Jumlahnya mencapai 58 kasus yang ditemukan di Malaysia. Positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,483 kes. Pada masa kini, Malaysia serta negara di seluruh dunia sedang berhadapan dengan penularan wabak pandemik COVID-19. COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang boleh menyerang saluran pernafasan manusia. Menakutkan, bukan? Virus ini awalnya dilaporkan di Wuhan, China pada akhir Disember 2019. Penularan COVID-19 telah disahkan melalui kes pertama yang membabitkan 3 warga negara China yang masuk ke Malaysia pada 23 Januari. Berikut merupakan garis masa penularan wabak pandemik COVID-19 di negara kita. Berikutan kes yang semakin meningkat dan telah berlakunya penularan di semua negeri dalam Malaysia. Perdana Menteri Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Yang terdiri daripada beberapa fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat, fasa kelima yang bermula pada 13 Mei sehingga 9 Jun merupakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, dan fasa keenam pula ialah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dilaksanakan pada 10 Jun sehingga 31 Ogos 2020. Penularan COVID-19 telah memberi pelbagai kesan kepada individu, masyarakat dan negara dari aspek sosial dan ekonomi. Membincangkan dari aspek sosial antaranya ialah sektor pekerjaan dan perniagaan. Ramai pekerja kerajaan maupun swasta telah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Banyak pula premis perniagaan yang telah ditutup kerana mematuhi SOP dan mengalami penurunan dalam penjualan. Namun begitu, dari sudut positif pula, situasi ini telah mewujudkan pelbagai platform perniagaan baharu, iaitu e-dagang, misalnya Shopee dan Lazada. Manakala untuk sektor pendidikan pula, kerana proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan, para guru terpaksa mengubah suai cara pengajaran dengan kaedah pembelajaran online dan menyusun semula strategi agar semua pelajar dapat melibatkan diri. Seterusnya, PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan turut membawa impak kepada mental dan emosi masyarakat kerana kebimbangan yang melampau. Ini kerana pandemik COVID-19 telah mengakibatkan banyak perubahan secara mendadak dan berkemungkinan segelintir pihak atau individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma baharu.
dalam aspek keselamatan pula. Kadar jenayah dan kemalangan jalan raya didapati telah berkurangan ekoran PKP. Menurut statistik, kes jenayah mengalami penurunan sebanyak 67.8%, manakala kadar kemalangan jalan raya pula mengalami penurunan yang drastik sebanyak 70%. Kebaikan sebegini tidak mungkin berlaku sekiranya PKP tidak dijalankan. Membahaskan lebih lanjut dari aspek ekonomi pula, Dana Kewangan Antarabangsa IMF menurunkan unjuran ekonomi global tahun ini dengan jangkaan kesan COVID-19 kepada ekonomi adalah lebih buruk. Ini kerana terdapat beberapa kesan rantaian ekonomi yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Pertama, sektor penghilangan. PKP tidak hanya menghadkan pergerakan individu di rumah, tetapi juga penutupan sementara beberapa aktiviti perniagaan dan organisasi awam dan swasta. Ini menyebabkan berlakunya penutupan operasi, kilang dan pemberhentian pekerja. Sektor pelancongan merupakan antara yang terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Sektor pengangkutan udara juga terkena tempiasnya kerana syarikat penerbangan terpaksa memberhentikan operasi penerbangan untuk menyekat kemasukan pelancong asing selain kawalan pergerakan yang menghadkan aktiviti pelancongan domestik. Berikutnya ialah sektor komoditi yang berdepan dengan krisis kejatuhan harga minyak akibat penurunan permintaan di peringkat dunia, khususnya minyak mentah, sawit dan getah. Mungkin kejatuhan harga minyak adalah berita baik untuk rakyat, tapi sebaliknya mengurangkan lagi pendapatan kerajaan. Walaupun kesan menyeluruh terhadap industri minyak sukar dinilai, industri ini dijangka mengalami penurunan permintaan sekurang-kurangnya 5% dalam tahun ini. Dan yang terakhir sekali iaitu mengenai peranan teknologi komunikasi yang begitu penting ketika negara kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Malah sebelum negara kita sendiri dijangkiti virus ini, teknologi komunikasi telah menyebarkan pelbagai informasi penting mengenai COVID-19 secara meluas, termasuk liputan berita dari negara China dan amaran-amaran serta langkah menghadapi wabak COVID-19. Teknologi komunikasi memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat terutama ketika pandemik ini. Rakyat memerlukan maklumat yang tepat dan pantas dan maklumat mengenai COVID-19 sentiasa disiarkan di media sosial. Kerajaan Malaysia juga turut menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat tentang COVID-19 kepada rakyat. Cara ini sangat berkesan kerana kebanyakan rakyat Malaysia banyak meluangkan masa di media sosial sepanjang PKP kerana tidak dibenarkan keluar. Sesawang mahupun media sosial KKM yang sentiasa dikemaskini setiap hari, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah antara figura penting yang turut aktif di media sosial. Setiap maklumat yang dikongsi di media sosial dikemaskini oleh beliau sendiri. Selain mendapatkan maklumat terkini, media sosial turut menjadi platform untuk menjana pendapatan seperti berniaga secara online di Facebook, Instagram dan Twitter. Para pengguna juga merasa selesa untuk memesan barang keperluan secara dalam talian kerana pesanan akan dihantar terus ke rumah.
bukan sahaja barangan, malah makanan juga mempunyai perkhidmatan penghantaran seperti GrabFood dan Foodpanda. Betapa teknologi telah memudahkan banyak pihak semasa negara kita berhadapan dengan COVID-19 kerana semua hanya berada di hujung jari. Kesimpulannya, Malaysia sangat terkesan dengan penularan wabak pandemik COVID-19 ini, sama ada dari segi sosial maupun ekonomi. PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dilihat sebagai langkah yang berkesan untuk menangani wabak COVID-19 walaupun terdapat kelemahan. Namun begitu, dengan adanya teknologi masa kini, rakyat dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu demi mencegah wabak COVID-19. Sekian, terima kasih.